Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. So hari ini cikgu nak sambung kertas 1 Okey, satu hari 10 soalan. Okey, kita percubaan daripada Negeri Pahang. Okey, kita start dengan soalan yang pertama. Okey, ungkapkan dalam bentuk piawai. Okey, bentuk piawai kita tahu lepas satu nombor dia ada satu titik Maksudnya kalau kat sini mesti 4.7 lah. Maksudnya titik ni ada 1 2 3. So 3 ke depan. So 4.7. Okey, 6 3 5 darab 10 kuasa 3. So jawapan dia C. Mudah Okey, ataupun kaedah lagi mudah sebab pelajar diberi kebenaran menggunakan kalkulator. So pelajar just tekan kalkulator saja Okey, 4 7 6 3.5. Okey, so dekat sini ni soalan dia. So kita ada fungsi engineering Engineering ni menjadikan dia bentuk piawai lah. Okey, so kita tekan sama dengan dulu. So yang ni soalan dia, tekan engineering. So kita automatik akan dapat 4.7635 darab 10 kuasa 3. Okey, settle soalan yang pertama C. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, Suzy mempunyai 463 kg tepung. Dia menggunakan 55% daripada tepung untuk membuat kek. Maksudnya 55% daripada 463 kilo lah. Okey, bagi tepung dibagi sama banyak ke 4 beg. Okey, cari jisim dalam gram bagi setiap beg. Okey, first kali kita tengok 55% daripada 463 So 55 per 100 darab dengan 463. So kita dapat, pelajar boleh tekan kalkulator, 55% maksudnya 0.55 lah. Okey, darab dengan 463. So pelajar akan dapat 254.65. 254.65. Okey, yang ni tepung yang digunakan lah untuk membuat kek. So sekarang ni soalan dia nak baki tepung. So baki tepung kita tolak lah. Maksudnya 463 tolak dengan 254.65. So kita tengok baki dia berapa. Okey, 463 tolak dengan jawapan kita tadi Okey, so ada baki 208.35. 208.35. Okey, baki tepung tu dibahagi sama banyak ke dalam 4 beg. Okey, baki yang ada ni bahagi lagi dengan 4. Okey, kalkulator kita dah ada tadi So bahagi lagi dengan 4. So kita akan dapat 52.08. 52 point apa tadi? Sorry 0.009. Okey, 09. So bila dah bagi kita dapat banyak ni lah. Okey, ni unit dia kilogram. Soalan dia nak dalam gram. So dalam gram kita darab dengan 1000 lah. Okey, kita darab dengan 1000. Okey, jawapan dia 52087.5. 52087.5. Okey, ni jawapan dalam gram lah. Okey, so jawapan dekat sini dalam bentuk piawai Pelajar just tekan engineering saja. So tekan engineering 52.08. Okey, alih satu titik ke depan, so kita tambah 1 lah. Maksudnya 5.20875 darab 10 kuasa 4. Okey, alih titik 1 2 3 4. So jawapan dia 5.20875 darab 10 kuasa 4. Okey, so settle jawapan dia B. Okey, kita pergi soalan yang ketiga.
Okey, ni asas 2 nyatakan nilai bagi digit yang bergaris dalam asas 10. So kita list balik kita kira balik. Okey, 1 1 1 0 0 1 1 asas 2. Soalan dia nak dekat sini maksudnya 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. So dia nak dekat sini Okey, 2 kuasa 5 pelajar just tekan kalkulator sajalah. Okey, 2 kuasa 5. So kita akan dapat 32. Okey, settle untuk soalan yang ketiga. Okey, soalan yang keempat. Antara berikut yang manakah yang betul Okey, nilai ni. So dekat sini kita tahu lebih kecil. Maksudnya nilai ni lebih kecil daripada nilai ni lah. Okey, so kalau soalan macam ni dia kena try and error lah. Try and error. Okey, so soalan yang pertama ni kita tukar semua nombor yang ada dekat sini kepada asas 10. Okey, 1 2 5. So, yang pertama ni 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 2 64 tambah 8 kuasa 1, 8 darab dengan 2. So 16 tambah 8 kuasa 0, 1 darab dengan 5 lah. Okey, so dekat sini kita boleh tambah. So kita tambah nilai dia, kita dapat 64 tambah 16 tambah dengan 5. So dekat sini kita dapat 85. So 104 lebih kecil daripada 85. Okey, ni yang salah. Salah Okey, so kita settle yang kedua pula. 1 3 5 asas 8. So 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 2 64 lah, automatik pelajar tahu 8 kuasa 1, 8 dan 3 24 tambah dengan 8 kuasa 0 1 lah, 1 darab 5 5. So kita tambah, tekan kalkulator saja pelajar Okey, 64 tambah dengan 24 tambah dengan 5. So pelajar akan dapat 93. Okey, 93. So dekat sini 93. So 104 lebih kecil daripada 93 pun salah juga. Okey, kita pergi yang ketiga. Okey, pergi yang ketiga. 150 asas 8. 150 asas 8 nak tukar pada asas 10. 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. 8 kuasa 2 64 tambah dengan 8 kuasa 1 8 lah. 8 darab 5 40 tambah dengan 8 kuasa 0 1 darab 0. So 0 lah. Okey, so dekat sini 0 So bila kita tambah kita akan dapat 10 104. Okey, betul Okey, so kita dapat 10 104. Okey, 104 asas 10 lebih kecil daripada 104 asas 10 juga. Okey, so soalan C. Okey, kita tengok yang D pula Kita tengok yang D pula. Okey, so yang D 155 asas 8 lah. So 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 2 64 tambah dengan 8 kuasa 1 8 darab dengan 5 40 tambah dengan 5. So dekat sini kita akan dapat 109. Okey, so yang ni lebih yang tadi salah sebab dia sama jawapan dia. So jawapan yang terakhir ni D. Okey, so settle. Maksudnya 104 lebih kecil daripada 109. Okey, settle soalan yang keempat. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima memerlukan pelajar membaca lah. Okey, dalam sebuah tangki terdapat 40 liter larutan. Okey, so dalam satu tangki 40 liter larutan. Okey, yang mempunyai 20% peluntur dan selebihnya adalah air. Okey, 20% dia peluntur,
Maksudnya 80% dia adalah air lah. Okey, peluntur tambahan ditambah dalam larutan tersebut menjadikannya 50% larutan peluntur. Okey, hitung jumlah air. So dekat sini kita kena kira satu-satu Okey. Okey, kita kira yang 20% dulu peluntur daripada 40 liter air. So 20 per dengan 100 20% darab dengan 40. So dekat sini kita potong lah. Potong. So 0, 0. So 2 darab 4 dapat 8. Okey, maksudnya 8 liter lah. Okey. So kalau 40 liter, okey, kalau 20% ni peluntur maksudnya 8 liter. So kalau 8 liter, automatik kita tahu air itu adalah 32 liter lah. Okey, automatik kita kira macam ni. Okey, so sekarang ni dia tanya bilangan air. Okey, kalau peluntur tu 50. So kalau ni 20 Kalau 40 pelajar automatik darab 2 je lah. So 16 liter peluntur. Okey, dan air ni 32 darab 2, so 64. Okey, so yang ni kalau 40%, soalan dia nak 50%. Okey, kita kira 60% dulu lah. 20 kita kira 60% dulu. 60%, so 16 kali 2, so 32 liter. So yang ni pun 2 gak 108. Okey, tapi dia nak 50% saja. So automatik 50% dekat sini dia mesti separuh dekat sini Okey, separuh. So kita nak air lah. Kita nak air. Okey, maksudnya 108 tolak dengan 64 dulu. Kita tengok. Okey, 108 tolak dengan 108 kita tolak dengan 64. Okey, so kita akan dapat 44 lah beza dia. 44 ni. So kalau 44 separuh dia 22 lah. 22. Maksudnya dia ni kita tambah dengan 22. Tak boleh ni. Okey, so sekarang ni okey, cikgu sambung balik So dekat sini 64 darab 2 128. Sorry pelajar, 128 liter. Kalau 60% peluntur. So kita nak separuh dia. Kalau separuh yang ni kita tambah 2 lah. 128 tambah dengan 64 bahagi dengan 2 Kita cek jawapan. Okey, so 128 tambah dengan 64. So kita bahagi dengan 2. Okey, so kalau 50%, jawapan dia 96 lah. Okey, mungkin pelajar ada kaedah pelajar sendiri Okey, so kita settle. Pergi soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni melibatkan sudut. Soalan yang sangat mudah. Okey, KLM ialah garis lurus, and KL ialah segitiga sama sisi. So bila sama sisi, automatik pelajar tahu sudut dia 60. So dekat sini 60. So dekat sini pun 60 juga. Okey, so kalau kat sini 60, kat sini 72 automatik pelajar tahu dekat sini 12 lah. So kalau kat sini 12, kat sini satu garis lurus 180. So kat sini 120 lah. Okey, 180 tolak 120 tolak 12. Kita cek jawapan. Okey. So 180 ditolak dengan 120 ditolak dengan 12. Okey, so pelajar akan dapat 48. Mudah sangat-sangat. Soalan sudut ni memang mudah lah. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Okey, soalan yang ke-7 ni pun kita tengok soalan kalau pelajar familiar dengan sudut ni memang nampak mudah lah. Okey, first kali kita tengok. Okey, berapa sisi dekat sini? 5 sisi. So kita tahu 5 sisi Maksudnya kalau 5 sisi,
Dia formula dia N tolak 2 darab dengan 180. So N ni kita ganti dengan 5 lah. 5 tolak 2 3. 3 darab 180. So 540. So kita bahagi dengan 5. Okey, kita kira pentagon dulu mudah 540 bahagi dengan 5. So automatik pelajar akan dapat setiap sudut ni 108. So dekat sini pun 108. So dekat sini 108. So dekat sini pun 108 Okey. So sekarang ni kita tengok dekat sini bila kita bahagi 2. So cikgu buat warna lain. Warna merah senang sikit So kalau dekat sini 108 segitiga ni, automatik kita akan dapat sudut dekat sini dan sudut dekat sini lah. Okey, maksudnya 180 tolak dengan 108 bahagi dengan 2. Okey, kita tekan kalkulator Okey, 180 tolak dengan 108. Okey, kita bahagi dengan 2. So automatik pelajar akan dapat 36 So dekat sini pelajar tahu 36. Okey, kat sini pun 36. Okey, so dekat sini tadi yang besar ni X ni kita tahu yang besar ni 108 So jadi X sama dengan 108 tolak 36. So kita dapat X 108 tolak 36. So pelajar akan dapat 72. X tu adalah 72 lah. Okey, kalau nak dapat Y tu kita tengok ni segitiga ni. Segitiga. Okey, jadi Y sama dengan 180 tolak 30 tolak 36. So kita akan dapat 180 tolak 30 tolak dengan 36. So pelajar akan dapat 114. Okey, soalan dia X tambah Y. Maksudnya 114 ditambah dengan 72. Okey, so pelajar akan dapat 186. Mudah je Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okey, soalan yang ke-8 ni adalah soalan bulatan. Okey, soalan bulatan ni mudah pelajar kena tahu dua perkara lah. Okey, pi j kuasa 2 untuk luas. 2 pi j untuk lilitan. Okey, kita baca soalan dulu. Rajah 3 menunjukkan sebuah segi 4 sama. Okey, so segi 4 sama kita tahu sama panjang semua sekali sama panjang. Okey, dengan Q dan S masing-masing merupakan titik tengah. Okey, Q dan S ni titik tengah untuk PR dan RS, dan QRS ialah sukuan bulatan yang berpusat di R dengan jejari 7. So kalau kat sini 7, automatik kat sini 7. So kita tahu panjang dia adalah 14. So dekat sini pun 14 juga tapi 7 kat sini sebab soalan dia nak perimeter kawasan yang berlori. So kita nak cari kat sini lah panjang lengkuk ni. Okey, formula lilitan dah ada, sudut dah ada. So 90/360 darab dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan jejari dia 7. Okey, so lengkuk dia kita dapat 90/360. Okey, darab dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan 7. So automatik kita akan dapat 11. So dekat sini 11 lah. Okey, so bila dapat lengkuk 11 kita boleh tambah semua untuk dapat perimeter. Okey, so cikgu tambah 14 tambah dengan 14 tambah dengan 7 tambah dengan 7
tambah dengan 11. Automatik kita dapat 53. Okey, settle soalan yang ke-8. Okey, cikgu pergi kepada soalan yang ke-9. Okey, soalan 9 melibatkan sudut juga. Okey, cari nilai X. Okey, so dekat sini pelajar tahu bila kita ada satu segi 4 macam ni dalam bulatan. So hasil tambah sudut setentang mesti 180. Maksudnya boleh carilah sudut sini. Okey, 180 tolak 105. So kita dapat 75. Betul pelajar So cikgu congak saja. So 75. So kalau kat sini 75, so automatik pelajar tahu dekat sebelah dia ni 5x sama dengan 180 tolak 75. So 105. Jadi x sama dengan 105 bahagi dengan 5. Okey, betul tak jawapan ni Okey, 105 bahagi dengan 5. So pelajar akan dapat 21. Mudah sangat-sangat. Okey, so seterusnya soalan yang ke-10. Okey, ni soalan pantulan Okey, EF ialah garis lurus antara titik A, B, C, D yang manakah imej bagi titik R. So automatik kita tahu titik R dekat sini. So bila pantul dia mesti straight 90 darjah. So mesti 90 darjah kepada garis lurus macam ni. So automatik jawapan dia D. Mudah sangat-sangat. Jawapan dia D. Okey. So itu saja daripada cikgu 10 soalan. So masa menunjukkan 20 minit lah. Okey, 20 minit untuk 10 soalan. So kalau kita kira 10 soalan 20 minit. So 20 soalan 40 minit, 30 soalan 60 minit, 40 soalan 80 minit. 80 minit ni maksudnya 1 jam 20 minit lah lebih kurang. Okey, dan pelajar akan ada 10 minit untuk buat revision Okey, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. So esok kita sambung soalan 11 sampai 20. Okey, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.